Antara paparan menarik, hari ini Islam bukan milik PAS sahaja. Perikatan Nasional akan kalah jika main isu DNAA Zahid. Anwar akan fikir untuk rombak kabinet. Mak Hassan mahu UMNO tidak lagi bersama Pakatan Harapan. Ketika bersama Pakatan Rakyat, apabila ada mana-mana pimpinan DAP memetik dalil atau ayat Al-Quran, pimpinan PAS akan bertepuk tangan kegirangan dan mengucapkan tahniah. Kejayaan dakwah kata mereka bangga. Ahli Parlimen Bukit Mentajam Steven Sim contohnya gemar memetik ayat Lakum dinukum dari surah Al-Kafirun dalam ucapan dan ceramah beliau ketika itu. Maka seronoklah sekalian akal umbi PAS kagum melihat seorang pemimpin Cina menyebut ayat Al-Quran. Baru-baru ini apabila Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lim memetik ayat Al-Quran tentang ketaatan kepada pemimpin, dikecam pula. Silap Howard barangkali memetik ayat Al-Quran ketika DAP tidak ada kerjasama politik dengan PAS. Pun begitu mungkin kerana lebih senang untuk menimbulkan persepsi bahawa Howard yang bukan Islam ini tiada hak untuk bercakap tentang Islam, maka memetik mafhum ayat pun menjadi masalah besar. Bagi Setiausaha Cawangan DAP Bandar Shah Alam, Nomi Suwari Ramli, Howard sekadar membaca terjemahan. Katanya anggota Parlimen Ipoh Timur itu cuma membaca terjemahan ayat suci Al-Quran dan bukannya membuat tafsiran sendiri atau mensyarahkan ayat suci Al-Quran tersebut. Tegas beliau, umat Islam sepatutnya merasa gusar dengan amalan dan perkataan yang keluar dari mulut orang Islam yang tidak selari dengan panduan ayat suci Al-Quran dan bukannya dari orang bukan Islam seperti Howard. Katanya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan umat Islam khususnya wajar lebih risau terhadap golongan yang menggelar diri mereka agamawan atau yang menganuti parti beragama namun lebih mudah mentafsir ayat-ayat suci Al-Quran berdasarkan nafsu dunia, emosi politik dan parti yang mereka anggota. Sebelum ini katanya Amanat Hadi fitnah Ahmad Dusuki Abdul Rani terhadap Dr. Mujahid Russoh berkenaan penjualan tabung haji kepada orang bukan Islam, fitnah Pesuruhjaya PAS Perak Razma Zakaria terhadap Perdana Menteri berkenaan LGBT, Ketua Pemuda Pasik yang mengeluarkan hukum masuk neraka pada sesiapa yang mengundi PN dan Pakatan Harapan dalam PR15 serta fatwa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengharamkan mengundi calon PH dalam PRK Pulai baru-baru ini adalah beberapa contoh klasik bagaimana ucapan golongan ini sebenarnya jauh lebih berbahaya. Howard juga bukanlah orang bukan Islam pertama yang membacakan terjemahan Al-Quran. Katanya sebagai umat Islam, kita patut mengisafi dan menyedari bahawa Islam adalah agama yang indah sehingga keindahan tersebut mahu disebut-sebut dijadikan panduan dan teladan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Ini wajar menjadi kebanggaan kita dan bukan pula menjadi Islam itu hak milik sesuatu bangsa sahaja sehingga hilang tarikan dan kecantikannya. Islam itu untuk semua, biarlah PAS hanya menjadi milik anggota PAS sahaja. Menteri Besar Pahang Wan Rusdi Wan Ismail memberitahu penyokong BN di Dun Pelangai supaya menasihatkan anak-anak mereka yang tidak menetap di kawasan itu agar tidak pulang mengundi jika tidak menyokong BN. Naib Presiden UMNO itu berkata, adalah lebih baik pengundi yang menetap di Pelangai sendiri memilih wakil rakyat mereka. Katanya anak-anak kita yang berada di luar kalau dia tidak bersama dengan kita, tidak payah suruh balik. Dia duduk di Kuala Lumpur sahaja, mengacau je. Biar kita yang menguruskan kampung halaman kita. Bagaimanapun Wan Rusdi kemudiannya memberitahu pemberita bahawa dia hanya berseloroh. Ketika ditemui pemberita selepas majlis itu, Wan Rusdi menjelaskan dia tidak bermaksud untuk memberitahu pengundi luar supaya tidak balik mengundi pada 7 Oktober ini. Katanya yang itu seloroh sahaja. Maknanya kita harap mereka balik dan menyokong kita lah. Tapi macam saya kata, kalau tak mengundi tak payah balik, itu saya seloroh sahaja. Sebab tengok ada yang mengantuk jadi saya seloroh sikit. Jangan ambil serius sangat. Terdahulu dalam ucapannya, Wan Rusdi turut menemplak PAS kerana mendakwa Pahang akan menjadi negeri sekular. Sebaliknya, dia menyifatkan Pahang lebih Islamik berbanding negeri-negeri yang dikuasai PAS. Ini katanya terbukti daripada inisiatif yang dilakukan kerajaan negeri termasuk membina sebuah universiti Islam dan 24 sekolah tahfiz di negeri ini. Menurut Wan Rusdi, kerajaan negeri juga menghantar pelajar mengikuti pengajian Islam di Universiti Al-Azhar di Kahira selain telah mengubah enactment anti-murtad. Katanya, jadi apa yang tak Islamnya? Saya ingat Pahang ini lebih Islam dari negeri yang mereka perintah. Dalam episod baru podcast Keluar Sekejap, Khairy Jamaluddin memuji jawapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu LGBT dalam wawancara CNN. Katanya, saya rasa dia, Anwar, menjawab soalan mengenai isu LGBT sebaik yang dia boleh. Apalagi yang boleh anda katakan? Menurut Khairy, seorang Perdana Menteri Malaysia hanya mempunyai 2 cara untuk menjawab soalan berkaitan komuniti LGBT. Katanya, satu, anda boleh menjawabnya secara Mahathir dengan berkata tolak gay, tak boleh terima LGBT, full stop dan buat muka bodoh. Tetapi Anwar bukan begitu. Dia cuba mengatakan majoriti rakyat tidak boleh terima LGBT, tapi kita tidak boleh ganggu golongan itu. Walaupun menyifatkan jawapan Perdana Menteri sebagai sangat baik, Khairy berkata Anwar tidak memenangi mana-mana pihak dengan jawapan itu. Katanya dia tidak memenangi pihak sayap kanan
yang merupakan sebahagian besar masyarakat Melayu dan juga tidak memenangi penonton antarabangsa yang menyokong hak LGBT. Namun, Khairi memuji keberanian Anwar menerima wawancara panas yang menurutnya bukan semua Perdana Menteri akan terima. Menggambarkan Anwar sebagai pemimpin pragmatik yang sentiasa bergerak dalam spektrum politik, Khairi berkata jawapan itu merupakan cara Anwar sejak sekian lama. Khairi juga menolak tanggapan yang menyifatkan Anwar sebagai pertengahan. Katanya itulah PMX Anwar dari awal. Sejak hari-hari awal kerjayanya, dia telah menjadi seorang yang bergerak dalam spektrum. Bagaimanapun, Khairi enggan menjenamakan Anwar sebagai lalang. Katanya, saya tidak suka perkataan lalang kerana pada penghujung hari anda boleh mengubah fikiran anda. Tidak bermakna kerana anda berubah fikiran, anda tiba-tiba menjadi lalang. Lihatlah apa yang berlaku hari ini. Bagi DNAA, ia adalah detik lalang terbesar dalam sejarah Malaysia. Sambil menyatakan bahawa Anwar sentiasa fleksibel, dia berkata anda boleh mengatakan ia negatif atau memanggilnya politik sesumpah atau anda boleh memanggilnya politik pragmatik. Khairi juga merujuk kepada nasionalis Melayu, Dr. Mahathir Mohamad untuk menggambarkan bahawa menukar tianggul adalah perkara biasa dalam politik. Katanya dia Mahathir memerlukan sokongan bukan Melayu. Dia tampil dengan wawasan 2020 dan bangsa Malaysia. Dia juga bergerak mengikut spektrum. Apabila dia nampak kebangkitan politik Islam, dia pergi ke arah lain. Jadi ini semua tentang fleksibiliti. Perikatan Nasional tidak perlu menggunakan isu keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk berkempen. Sebaliknya, kata pemimpin PN Perlis, Syahidan Kasim, gabungan itu hanya perlu fokus kepada satu isu utama yang melanda negara kita ketika ini, iaitu peningkatan harga barangan. Katanya, tak, modal kempen saya satu sahaja, beras naik, barang naik, itu sahaja. Isu yang payah-payah terpulang pada orang lainlah. Saya, isu yang saya mudah. Pertama, nak puji bekas wakil rakyat dulu, bekas Menteri Besar Pahang, Aditna Yaakob. Dia berjasa kepada orang pelanggan. Tapi malangnya, dia sendiri tidak puas hati dengan UMNO sekarang ini. Yang penting kami bukan nak kalahkan UMNO, bukan nak kalahkan sesiapa. Kami nak memperjuangkan nasib orang-orang Melayu penerus ke Felda. Syahidan merujuk kepada bekas aduan pelanggan selama 8 penggal. Aditna Yaakob yang baru-baru ini mendakwa UMNO akan lenyap tidak lama lagi susulan kekalahan teruk pada pilihan raya negeri lalu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 September pula melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid dan juga timbalan Perdana Menteri daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram, membabitkan puluhan jutaan ringgit dana milik Yayasan Akabudi. Keputusan itu dibuat selepas melalui 77 hari proses perbicaraan. Hakim Kolon Lawrence Sequeira memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya. Disuki Mokhtar yang memaklumkan bahawa Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Ahmad Zahid pada peringkat ini. Sementara itu, Syahidan berkata kesatuan orang Melayu boleh bermula di Felda pada pilihan raya kali ini. Katanya orang Felda sekarang bukan soal pelangai, tapi kesatuan Melayu ini boleh bermula dari Felda sebab Felda ini semua orang Melayu. Saya cakap tentang perpaduan Melayu tak salah apa. Berikutan spekulasi yang mengatakan akan ada rombakan besar-besaran Kabinet Anwar Ibrahim, Perdana Menteri itu mendedahkan bahawa dia akan mempertimbangkan perkara itu. Katanya, saya fikir dahulu. Dia sebelum itu diminta media mengulas khabar angin berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan bahawa Anwar dikatakan sedang merencana rombakan Kabinet besar. Sumber di Jabatan Perdana Menteri berkata bahawa kemungkinan rombakan Kabinet akan menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Sumber itu mendakwa rombakan itu hanya akan dilakukan selepas berakhirnya pilihan raya kecil Pelangai pada 7 Oktober dan sekurang-kurangnya seorang menteri besar dijangka dinaikkan pangkat kepada kerajaan persekutuan. Sebelum itu, sebuah portal berita melaporkan spekulasi mengenai rombakan Kabinet bagi menggantikan menteri yang berprestasi rendah. Laporan itu juga mendakwa rombakan itu akan melibatkan ketua setiausaha dan ketua pengarah di beberapa kementerian. 4 ketua setiausaha telah ditukarkan untuk menerajui jawatan baru dan seorang yang baru dilantik. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan berkata, Ketua Setiausaha yang terlibat dalam penggiliran tugas ialah Zaini Ujang daripada Kementerian Sumber Manusia kepada Kementerian Kesihatan, Isam Ishak daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri kepada Kementerian Pertahanan, Azman Muhammad Yusof daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup kepada Kementerian Perpaduan dan Nurida Abdul Rahim daripada Kementerian Perpaduan menjadi Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Hariri Yahri Yaakob dilantik sebagai Ketua Setiausaha baru kementerian itu bagi menggantikan Isyam. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada masa ini untuk memastikan kelangsungannya sehingga parti itu mampu bangkit semula pada pilihan raya umum akan datang. Berucap pada ceramah di Felda Cemomoy,
Muhammad berkata objektif utama UMNO sekarang adalah untuk memperkukuhkan parti itu sebagai persediaan menghadapi PRU16. Katanya apabila sampai saat itu, UMNO akan menilai semula kekuatannya dan akan memutuskan sama ada parti itu memerlukan rangka kongsi atau sebaliknya. Katanya insya-Allah matlamat utama kita 2027, selewat-lewatnya bulan Mei 2027, kita perlu mengadakan PRU ke-16. Di situ nanti kita akan menilai diri kita. Di situ nanti kita pastikan sama ada kita dah kuat sangat ke, boleh berdiri sendiri ke atau perlukan rakan ke ataupun tidak. Kita nilai pada ketika itu, jangan kita asyik menilai diri kita sekarang. Memang kita tidak kuat sekarang, kita perlu rakan. Orang dah lemas, timbulkan dahulu. Tengok pulau mana paling dekat, tebing mana paling dekat, berenang dulu ke situ. Naik dulu, keringkan badan, sihatkan badan. Muhammad berucap pada program Sembang Santai yang merupakan sebahagian daripada program kempen bagi calon BN Amizar Abu Adam yang bertanding di kerusi Dewan Pelangai. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Pertahanan itu menjelaskan kepada pengundi Dewan Pelangai dan penyokong BN mengenai keputusan BN membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan yang pernah menjadi musuh ketat mereka. Kata Muhammad, BN setuju bekerjasama dengan PH selepas yang di-Pertuan Agong menitahkan agar parti-parti sedia ada membentuk kerajaan perpaduan. Susulan keputusan PRU tahun lepas menunjukkan tiada mana-mana parti memiliki majoriti untuk membentuk kerajaan. Muhammad juga menyalahkan kekalahan besar yang dialami BN pada PRU 15 kepada PAS yang menurutnya telah mengkhianati janji untuk bekerjasama apabila Parti Islam memilih bersatu sebagai rakan kongsi. Tambah Muhammad adalah lebih baik UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan berbanding di luar kerajaan. Katanya kalau kita dalam kerajaan banyak benda kita boleh buat, banyak agenda kita boleh uruskan, jadi janganlah salah faham. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.